喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！嗨，大家好，我是歌手希拉，我想祝福大家新年快乐，万事如意。Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. Semoga tahun Arnab ini memberikan prosperity dan kebahagiaan kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. Halo, saya Chia Lek Hau, atlet para badminton negara Malaysia. Halo, saya Dewi Febriana, isteri kepada Chia Lek Hau. Ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Semoga tahun baru ini membawa kegembiraan hidup yang tidak pernah pudar, Harapan yang tidak pernah mati dan kekuatan yang tidak pernah melemah. Kongsi Fa Cai. Hey everyone, saya Isaac Gu. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. And also, I wish everyone stay healthy and happy always. 祝大家新年快乐，万事如意，兔年行大运。Ya, gongsi pacar. Ya. Oh, banyak orang pagi ni, banyak orang. Okey, selamat Tahun Baru Cina kepada anda semua penonton-penonton setiap Malaysia hari ini. Kita berlintas langsung bersama dengan masyarakat Tionghoa di sini, iaitu di Kampung Baru Jejaro. Jadi untuk mulakan hari
hari kita dengan perayaan Tahun Baru Cina. Yeah. Kita nyanyi sama-sama boleh? Okey. 1, 2, 3. Kongsi, 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 lihat. Kongsi, 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 Alright, jadi sebenarnya meriah, kami meriah. sambil kami berasakan sangat-sangat meriah di sini. Betul. Kerana kalau anda ingin tahu, malam semalam sebenarnya bunga api dan sebagainya sudah bermula. Ya. Bunga api kalau bisa kata tepat jam 12.30 malam Ya, tu, ya. kalau sesiapa yang macam tertidur terbangun. Terbangun sebab apa? Sebab ada pecun. Bukan apa sebenarnya. Kalau kita lihat memang dah menjadi tradisi Ya. masyarakat Tionghoa apabila mereka ini menyalakan mercun, Ya. bunga api dan sebagainya, bukannya apa sebagai tanda untuk nak mengelakkan bencana, malapetaka dan sebagainya, untuk memberikan semangat tahun baru, Betul. untuk memberikan kata orang tu apa? Keamanan Ya. buat kita semua yang ada Dan kat sini. Tahun Baru Cina tahun ini adalah tahun Arnab. Ya. Dikenali sebagai ciri-ciri yang penuh dengan keramahan, dengan kasih sayang dan juga bijak. Ya. Dan paling penting untuk mengalu-alukan kemakmuran dan ong. Ya, sentiasa. Okey, kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Majlis Pembadaran Kuala Langat. Ya. Kerana apa? Kerana menyediakan kita sebuah kampung yang Ya. begitu harmoni Ya. sekali di sini. Okey, dan untuk ketahuan anda juga bahawa kampung ini pernah dicadang ataupun tercalon sebagai salah satu tapak warisan dunia UNESCO. Tahniah. Luar biasa lah Luar Penduduk biasa, Jenjaro. luar biasa. Ya, dan sekarang ni kita nak ke mana dia? Kita nak ke sini. Mari kita ke Tarian Sigar di Okey, sini. jom. Okey. Okey. Cuba sikit nari Afat. Begitu tariannya. Ya, betul. Nampak? Kalau kita cakap raya Cina tak sah kalau tak ada tarian singa. Betul. Lepas tu lagi satu saya paling suka kemeriahan tanglong dan paling penting ampau. Ya, Ampau okey. nalai. Ampau. Okey. Kalau tadi kita dah lihat persembahan singa yang begitu wow. Okey. Hai Dayah, mana ampau saya? Minta maaf. Untuk pengetahuan semua, yang layak mendapat ampau hanya mereka yang belum kahwin, betul? Wah. Nampak? Saya sudah tanya. Jadi sebenarnya, bila bercerita tentang sambutan Tahun Baru Cina, malam semalam adalah malam besar. Betul. Malam makan besar. Dan malam besar, malam makan besar itu adalah malam untuk mereka mengumpulkan seramai boleh ahli keluarga. Ya. Jadi dalam makan malam tu penuhlah dengan jenis-jenis makanannya. Ya. Ada ayam, ada ikan, ada udang. Dan setiap makanan-makanan yang disajikan itu mempunyai rasa yang tersendiri, mempunyai maksud yang tersendiri. Oh, menarik. Saya rasa semua rakyat Malaysia nak tahu. Jadi Ya. kami di MHI sudah sediakan untuk anda. Jom kita saksikan makan besar. 新年快乐，兔年行大运，你啊，欧啊，哇啦！ Tahun Baru Cina sememangnya tidak lengkap tanpa jamuan makan besar bersama keluarga tersayang. Acara ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan, malah mempunyai signifikasinya yang tersendiri. Menurut Yo Li Jin, 30 tahun, jamuan makan besar bersama keluarga adalah acara wajib yang perlu diadakan setiap tahun kerana dipercayai boleh membawa tuah dan keharmonian. Ya, makan besar memang adat masyarakat Cina. Ini melibatkan family. Kalau dapat melibatkan orang ramai, lagi baguslah, lagi meriah. Ini sebab ini macam gathering. So kalau macam kawan-kawan ke siapa-siapa aunty makcik datang, kita pun join ask dia, mereka join sekali lah. Lagi best lah sebab lagi meriah. Sebab ini bukan selalu. Kalau ini satu tahun satu kali kita buat macam ini saja. So masa raya baru betul-betul kita panggil gathering. Dapat semua campur sekali, main-main sekali. Itu bagi saya paling suka lah. Sebab bukan selalu kita dapat masa macam ni. Compare dengan dulu macam sebelum ni MCO, kita pun tak dapat gathering. Tapi lepas MCO, dapat gathering, kita hargailah masa ini. Pemilihan menu bagi acara ini juga penting kerana setiap hidangan mempunyai makna yang berbeza. Juadah seperti ikan, ayam, mi dan limau mandarin antara menu utama ketika jamuan makan besar. Makan besar biasa makanan kita buat ada ayam bakar, ikan goreng, sayur goreng lah, normal, udang tengok biasa kita goreng juga. Macam isang bagi kita Cantonese lah, kita panggil longsang. Bagi dia punya macam format longsang kita macam longsang macam kita
low isang, low isang bagi dia macam tinggi, kerja lagi baik, study lagi best, bagus. Selain itu, pemberian ampau juga antara acara yang cukup sinonim dengan Tahun Baru Cina. Menurut kepercayaan dan adat kaum ini, pasangan yang sudah berkahwin akan memberi angpau kepada mereka yang masih bujang tanpa mengira usia. Upacara yang dilakukan oleh keluarga ini dilakukan bersama-sama kerana setiap momen adalah memori terindah buat mereka. Ya, semua okey? Jadi kalau kita lihat tadi, itulah dia makanan besar. Macam kita cakap lah, kalau kita ikutkan tahun 2022 tahun lepas, jumlah untuk nak makan besar tu mungkin dihadkan, kan, tak boleh ramai yang datang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2023 mereka dapat berkumpul bersama-sama. Dan kalau tadi saya lihat ada bermacam-macam menu-menu yang ada kat dalam tu, ada ikan ayam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada udang tu menandakan keriangan. Jadi kalau ada udang tu, kalau makan tu, keriangan tu akan berkekalan sepanjang tahun. Terus rasa happy. Happy saja. Dan kami juga nak bagi tahu satu rahsia lagi. Kejap lagi juga kami dengan cerita akan masak juga. Kita akan masak satu menu ataupun makanan yang selalunya kaum Cina makan. Ya, betul. Tapi nak tahu makan apa, kejap lagi lah. Betul, kejap lagi. Okey, kalau tadi kita dah pun dihiburkan permulaan Malaysia hari ini dengan persembahan daripada Persatuan Pendidikan Jasmani dan Sukan Ngoco Malaysia, Cawangan Jejarum, dan kita akan bersama dengan salah seorang daripada ahlinya dekat sini. Kita bersama dengan Ciu Lizzy. Apa khabar? Selamat Tahun Baru Cina, Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Ini sebenarnya wajah di sebalik di bawah singa tadi. Okey, sekarang ni kami tertanya-tanya lah bila tarian singa ni memang kita akan kaitkan. Tahun Baru Cina mesti ada tarian singa. Apakah signifikasi ataupun kenapa mesti ada tarian singa kalau nak sambut Tahun Baru? Kita ada tarian singa ini untuk datangkan nasib baik dan halaukan barang yang tak bagus. Okey. Maksudnya untuk bawa kemakmuran lah, kebaikan lah. Bring the good luck lah. Okey. Tapi kalau kita lihat untuk tarian singa ni kan, sebenarnya bukan sahaja sempena dengan Tahun Baru Cina. Kalau kita lihat, kalau misal kata ada pembukaan kedai, pembukaan hotel dan sebagainya, tarian singa ini pun dimainkan juga, kan? Tapi kalau kita lihat tarian singa ini, kalau kita sebagai orang biasa lihat persembahannya macam sama sahaja, tetapi kita tak tahu rupanya ada step-step ataupun ada langkah-langkah singa-singa ni untuk menarikan sesebuah lagu tu. Dia punya step macam mana? Ya, rasanya kalau tarian singa, kalau untuk Chinese New Year, untuk rumah dia ada step macam ada sembahyang sebab rumah Cina. Untuk orang di Chinese dia ada sembahyang lain-lain, ada topek kong, ada kuan kong, ada latuk kong, ada macam-macam. So dia step lain. Macam kalau untuk orang yang pembukaan perniagaan baru, itu tandakan satu membawa nasib untuk company, bukan untuk family. So step dia lain pula. Okey. Dan kalau kita tengok step yang tadi, yang ni masih lagi baik yang ini. Okey. Jadi kalau nak praktiskan, berapa lama awak ambil masa untuk latihan? At least 2 atau 3 bulan lah. At least. Kalau macam tu, saya dengan Afad kalau nak belajar, memang kita kena datang sini 3 bulan, boleh ke? Ya. Boleh lah, 3 bulan. Tapi saya lebih suka saya lebih suka yang belakang, sebab belakang macam ni je. Pandai lah. Betul ke macam tu? Yang depan kena macam ni semua. Okey lah, macam tu saya ambil yang depan lah. Macam tu. Okey, jom kita saksikan persembahan dari singa ni. Ya. Kita nak tengok lagi. Nak tengok lagi. Okey. Jom. Okey, ni dah bersedia dah? Dah bersedia? Dah bersedia. Okay, alright. Okey. Alright. Okey. Wow.
tarian Tanglong yang membuatkan saya rasa saya pun nak menari bersama-sama. Iaitu kita nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kesenian Kebudayaan dan Warisan Malaysia. Tarian Tanglong tu kan, saya dulu masa sekolah ada belajar menari juga tau. Tapi saya tak adalah hebat macam tu. Dan sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda. Tadi kita kemeriahan di luar bersama dengan penduduk-penduduk di sini. Tetapi sekarang bersama dengan saya. Nampak ini? Kita ada 3 orang bersama saya dan kita mulakan ni belah kiri saya. Iaitu Mr. Ang Pengki, Ketua Kampung Jenjarom. Kongsi Pacai. Kongsi Pacai. Dan kita ada 2 gadis cantik di sebelah kita. Yomeli. Dan juga Aiting. Okey. Sambutan Tahun Baru Cina, saya tengok sangat meriah di sini. Okey, mungkin kita boleh tanyakan dulu kepada Ketua Kampung. Saya nak tahu, kalau di Kampung Jenjarom ni memang setiap tahun adakah sangat-sangat meriah? Okey. Kemudian saya starting, Konghi Hua Choi. Konghi. Saya yang paling di Jong sini, yang dekat ala 2 tahun. Okey. Kerja kampung ini. So saya maya happy. Ini hari boleh dapat ini TV3. Ada nasib. Semua kumpul ini tahun baru Cina boleh semua kasih happy semua. Betul. Dan saya juga dapat tahu ya, misalnya di sini memang berbilang kaum dan bangsa. Ada masyarakat Melayu, Cina dan juga India di sini, betul? Saya kalau sini di Intiong sini kampung sini dekat ini Cina, Cina dekat 80%. 80%, okey. Melayu tengah 5%. Okey. India lebih sikit. Okey, baik. Okey. Dan bercerita tentang sambutan kan, kita sebenarnya ada 2 gadis yang tak sabar nak kongsi. Tak nak keluar kampung. Okey. Betul Okey, kita mungkin boleh tanya kepada Meli. Okey, Meli, tadi awak ada kongsi dengan saya. Memang tak pernah tinggal nak duduk sini. Apakah kemeriahan yang sangat luar biasa di kampung anda? Itu rasa sebab kami kampung kecil kan, so kami memang grow kat sini, kami kenal semua orang. Rasa kemanusiaan tu, kesayangan antara jiran-jiran walaupun orang tak kenal pun. Kami jumpa pun boleh selamat tahun baru Cina, macam kenal tu. Macam keluarga rasa lah. Betul, rasa kekeluargaan tu. Dan semua manusia sayang, prihatin. Inilah rasa yang saya memang tak nak tinggal lah. Itu saya dengar tu pun saya rasa wah, saya pun nak pindah lah Kampung Jenjarom. Okey, dan kita tanya kepada Aiting. Aiting nampak macam seorang pelakon lah. Wah, sangat cantik lah Aiting. Okey, Aiting, macam you pula kan, mungkin boleh berkongsikan, adakah you pelajar ataupun bekerja sudah? Bekerja. Sudah bekerja. Dan adakah anda bekerja di kawasan Jenjarom? Sama, kawasan Jenjarom. Adakah anda juga tidak pernah keluar daripada kampung ini? Pernah. Bila belajar. Masa belajar lah. Okey, mungkin boleh kongsikan dengan penonton. Apakah kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina? Malam semalam, mungkin boleh kongsikan sikit. Malam. Bunga api lebih banyak. Terkira ada timur, selatan, utara, barat. Wah, sama masa. Itu memang kemeriahan yang berapa lama tu? Selalunya kan kalau bunga api kan, mungkin 5 minit, 10 minit. Non-stop. Okey, Meli, berapa lama tu Meli? Non-stop. Non-stop. Sampai pukul 2-3 pun masih ada orang tidur kat sana. Dan adakah semua keluar? Adakah semua keluar rumah dan sama-sama saksikan? Betul. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tahu. Anda semua boleh lihat di kaca TV anda bagaimana kemeriahan di kampung ini dan bagaimana mereka menyambut. Dan saya difahamkan ini adalah rumah ketua kampung ke? Betul ya? Betul. Dan katanya sudah 2 tahun menjadi ketua kampung di sini. Adakah semua masyarakat di sini akan datang ke rumah Encik di sini? Kira semalam semua orang rumah pun ada sembahyang. Okey, baik. Ini hari start, semua orang kawan-kawan, sini family semua pun mari kita punya rumah. Jadi semua kira kita punya bangsa lah macam tahun baru punya biasanya. Jadi semua akan menyambut beramai-ramai lah. Itulah sesuatu yang sangat istimewa tentang Kampung Jenjarom ya. Dan sebenarnya kami bukan sekadar berkongsi di sini, sebab kami juga ada sediakan satu video untuk semua rakyat Malaysia untuk saksikan apakah keunikan Kampung Jenjarom. Okey, mana tahu lepas ni ramai lagi datang kan? Betul. Apa kata kita saksikan, jom keunikan Kampung Jenjarom.
Kampung Sungai Jarum, sebuah perkampungan kecil yang terletak di daerah Kuala Langat, Selangor. Pekan Jejarum menempatkan lebih 30,000 penduduk dengan 90% daripadanya merupakan masyarakat Cina Hokkien. Meskipun negara sedang meniti arus kemodenan, uniknya sesetengah penduduk di sini masih mengekalkan konsep rumah kayu. Kebanyakan penduduknya juga tidak mahu berhijrah ke bandar besar dan lebih selesa menetap di sini. Tokong Fo Guangshan Dongzhen menjadi tarikan utama di pekan kecil ini setiap kali meraihkan sambutan Tahun Baharu Cina. Pesta Tanglung yang meriah dengan pelbagai bentuk dan warna menghiasi malam Tahun Baharu Cina. Semangat perpaduan berbilang bangsa di perkampungan baharu Cina ini melambangkan Malaysia cukup indah dengan masyarakatnya yang majmuk. Memang sangat. Oh, goti pacai. Saya terlupa. Goti pacai. Okey, selamat Tahun Baru Cina semua yang ada dekat sini. Okey, kalau kita lihat tadi satu keunikan Kampung Baru Jejarum ini, kepada anda semua yang nak mengenali adat tradisi masyarakat Cina di sini, anda boleh datang dekat Kampung Baru Jejarum di sini. Dan kalau anda perhatikan sekarang ni, saya berada di salah sebuah rumah inap desa ataupun homestay yang ada dekat sini yang boleh memuatkan lebih kurang 13 orang dalam satu masa. Jadi apabila saya masuk kat sini, saya lihat dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan klasik masyarakat tradisional Cina terdahulu. Okey, baik. Untuk kita nak bercakap lagi dengan lebih panjang berkenaan dengan penduduk di kampung ini, terus saja bersama dengan saya. Di depan saya ini, dua orang penduduk asal kampung ini. Saya rasa mungkin mak ayahnya pun tinggal di sini juga. Okey, kita bersama dengan Ker Miao Ken di ujung sana. Dan di sebelah kiri saya, kita bersama dengan Li Fu Xiao, suaminya. Okey, dan tadi permulaan pun saya dah pun kongsikan bahawa kampung ini tercalon sebagai salah satu kampung yang mendapat pengiktirafan daripada UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Jadi, kenapakah kampung ini diangkat sebagai tapak warisan dunia UNESCO itu? Silakan. Berdasarkan pakar-pakar dan profesor yang lawat ke kampung ini, mereka cakap banyak budaya dan keunikan masyarakat Cina maupun masyarakat Malaysia ni reserve dekat kampung ini. So apa yang mereka pass down sejak turun temurun sampai hari ini. So mereka rasa yang ini tradisi ini patut reserve lah. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat macam saya sendiri kan, sebagai orang Melayu yang datang, yang memasuki rumah orang Cina khususnya di homestay ini, saya lihat dari segi rekaannya, pengudaraannya memainkan peranan penting sebab difahamkan masyarakat Cina pun menitik beratkan tentang Feng Shui. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit tentang seni bina rumah ini. Okay. Sorry tak apa. Feng Shui patut saya tak berapa faham lah sebab saya orang muda juga. Oh, okey. Patut dia ada sikit macam knowledge yang tinggal dahulu, nenek moyang yang kasih knowledge tetapi tidak direkod dalam buku lah. Macam sebahagian mengapa rumah kena ada macam lubang ke ataupun yang lubang dekat lebih kurang macam bawah, sebab dahulu kan dia orang takut banjir untuk itu air kasih keluar. Yang knowledge yang tidak pandai bercakap lah, tetapi memang dia tinggal sikit sebahagian knowledge dalam. Okey, atas sebab itulah sebenarnya orang muda pun harus belajar juga bagaimana agaknya ibu bapa kita kan, nenek moyang kita mengekalkan adat tradisi untuk bina rumah pun kena lihat juga dia punya keadaan feng shui dan sebagainya untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan keamanan untuk keluarga itu sendiri. Okey, baik, terima kasih kepada kedua-duanya. Selamat Tahun Baru Cina, Gongsi Pacai. Okey, untuk waktu ini apa kata kita saksikan satu trivia menarik ini, penghasilan tanlong dan tradisional. Ini tanlong ni ada dua, satu tradisional moden dan juga satu lagi tanlong secara moden. Jom kita saksikan. Sambutan Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang begitu signifikan buat masyarakat Cina di seluruh pelosok dunia. Bagi mereka, hari pertama Tahun Baru melambangkan titik permulaan nasib dan kehidupan yang lebih baik.
Malah perayaan ini diraikan mengikut adat resam serta patah larang dan kepercayaan nenek moyang sejak turun-temurun. Pelbagai persiapan seperti perhiasan rumah dan makanan tradisi disediakan oleh masyarakat Tionghoa beberapa minggu lebih awal bagi menghidupkan suasana Tahun Baru Lunar. Tidak ketinggalan, dekorasi tanglong yang seolah-olah menjadi suatu kemestian kerana dipercayai membawa tuah dan kemakmuran sepanjang tahun. Seiring dengan peredaran zaman, tanglong mengalami beberapa perubahan reka bentuk dan tidak lagi bergantung kepada seni pembuatan lama menggunakan bahan kayu dan buluh. Jika sebelum ini tanglong bulat berwarna merah menjadi pilihan, kini masyarakat dihidangkan dengan variasi tanglong berbentuk moden yang lebih menarik. Tan Gok Leng antara individu yang aktif mencipta pembaharuan dalam menghasilkan tanglong. Lebih mesra dengan panggilan Atan, tanglong yang dihasilkan bukan sahaja unik tetapi boleh bergerak dengan bantuan alat elektronik yang diletakkan pada tanglong. Bermula hanya sekadar minat, kini dia mula menempa nama dan menjalankan perniagaan mencipta tanglong sepenuh masa di Taman Eng Ang, Klang Selangor. Sejak dari tahun 2014, waktu anak saya balik dari sekolah, pasal dia nak sekolah dia ada pertandingan untuk buat tanglong. So masa tu saya tak erti langsung apa tu tanglong pun. So saya pun minta tunjuk ajar daripada si Fuko. So masa itu dia nampak saya akan minat, saya pula yang jadi ketagih. Yang ini saya ambil idea daripada anak-anak saya, anak-anak muda sekarang. Pasal kalau ikut yang tradisi kan, kadang-kadang pemuda sekarang dia tak boleh terima. So saya pun minta pendapat daripada dia orang, lepas tu ambil minta idea dia orang, saya pun buatlah tanglong moden. Penggunaan dawai mudah lentur memudahkan kerja pembentukan tanglong supaya lebih kukuh dan kelihatan kemas. Struktur dawai yang dilentur memerlukan kekuatan tangan dan jari supaya menjadi sempurna. Kemudian, kain berwarna-warni akan ditampal pada rangka selain ditambah dengan aksesori lain seperti mentol kecil dan beberapa bahan dekorasi pada badan tanglong. Kerja-kerja menghasilkan tanglong sememangnya rumit kerana mengambil masa yang lama untuk disiapkan bergantung kepada saiz dan bentuk. Bukan itu sahaja, seseorang itu perlu mempunyai ketelitian kerja tangan, kesabaran dan daya kreativiti yang tinggi. Lebih gemar menyiapkan kerja penghasilan tanglong di bahagian luar kedai, lelaki berusia 45 tahun ini sentiasa berusaha untuk mengetengahkan seni tradisi kepada masyarakat luar. Malah dia langsung tidak loket berkongsi ilmu dan menjawab pertanyaan orang ramai, terutama generasi muda. Sate panas bang, sate panas 50, sate panas. Uniknya penghasilan tanglong di sini bukan saja menggunakan kain tetapi juga barang-barang kita semula seperti botol plastik, putik kapas, sarung guni dan mungkin ada yang fikir ini bukan tanglong ni, sepatutnya tanglong bentuk bulat warna merah. Pushita, bukan. Sebenarnya dalam bahasa Cantonese, tang itu bermaksud lampu, long itu bermaksud sangka. Jadi tak kisahlah sangka itu berbentuk bulat ke, segi empat ke, bentuk sate ke, asalkan ada lampu di dalamnya, maka kita boleh anggap itu sebagai tanglong. Bukan hanya tertumpu kepada kaum Cina sahaja, setiap rekaan tanglong turut mencerminkan simbolik perpaduan kaum di Malaysia. Dengan hanya menggunakan bahan kitas semula, ideanya diolah dengan menggabungkan ciri perkauman serta budaya warisan di negara ini seperti wau, kuda kepang, alat muzik dan banyak lagi. Pasal saya kan anak Malaysia, so kalau kita fikir secara mendalam, kalau kita ikut negara China tu kita adalah lain sebab kita kena ada kita keunikan kerana negara kita kan, berbagai kaum. So kenapa kita tak try untuk buat yang lebih banyak jenis? Seperti kuda kepang, macam jenis-jenis wow yang berada di Malaysia. Lepas tu yang Belanga, periuk Belanga, semua kali berbagai kaum di Malaysia. So yang ini adalah keunikan Malaysia kita. Cabaran dia adalah untuk menarik minat daripada generasi muda. So yang itu agak yang paling mencabarlah. Pasal kalau kita tak ada yang lebih macam kita boleh tarikkan dia orang punya minat. So kalau dia tak punya minat, tak ada orang nak belajar. So kita kena buat yang lebih banyak jenis, yang pelbagai kaum lah. So semua kaum boleh serap bermain bersama.
Atas permintaan pelanggan, Atan turut membuat pemasangan dan dekorasi tanglung di salah satu perhentian bas berdekatan kedainya. Tanglung digantung di kawasan terbuka sebagai tatapan dan haluan mata bagi masyarakat tempatan. Penggunaan dawai yang lebih kukuh serta material tahan lasak turut digunakan bagi mengambil kira faktor cuaca yang tidak menentu. Lechemi Subramaniam antara pengguna bas awam yang tidak melepaskan peluang untuk melihat dekorasi luar biasa ini. Dia berasa kagum dan gembira kerana disajikan dengan pemandangan yang cukup menarik sekaligus menghilangkan rasa bosan sementara menunggu bas. Mana cantik ini tempat. Saya tunggu selalu bas pun ini tempat dia orang cantik buat. Sini engan memang cantik itu bas stop. Mana happy saya ambil gambar lah, TikTok lah. Ada buat story pun ada buat TikTok saya. Saya mana suka ini tempat ini macam nampak. Semakin mendapat tempat dalam hati masyarakat, keunikan tanglung moden yang membawa identiti negara berbilang bangsa wajar menjadi kebanggaan sekaligus memberi nafas baru kepada seni kraf tangan Malaysia. Gosip Pacai. Gosip Pacai. Ya. Dengan itu saya mau bagi 5 lah. Saya mau 5. Oh, 5. Ada orang 5 ni. Nah, tapi kalau setiap kali musim perayaan Tahun Baru Cina, limau mandiri ni memang salah satu pada buah yang wajib lah ada di setiap rumah. Sebab apa? Sebab maknanya apa? Kalau misalkan kata kalau ini, kita mau tanyalah kan, anda kata kalau limau ini sebagai tanda apa? Tanda apa? Ini tanda bagus. Tanda bagus. Pasal itu manis. So kita makan manis, muka pun senyum. Nampak tak? Okey, untuk patutlah uncle lah. Ya. Nampak manis. Betul. Duduk diam pun nampak Uncle manis. mau tahu tadi pagi saya sarapan apa? 10 biji limau. Nampak saya senyum saja. Maksudnya lepas ni tak boleh makan lagi ya? Tak boleh. Okey. Vitamin C tinggi tak? Wah, betul. Untuk kesihatan juga. Okey, dan kita bersama dengan Encik Yong Keh Chin ya, Ahli Majlis Perbandaran Kewangan. Jadi sebagai orang yang kiranya bertanggungjawab berada di sini dan bersemangat tak bila tengok semua penduduk bersama-sama menyambut perayaan ini? Memang sangat gembira. Yeah. Okey, kita semua penduduk datang beramai-ramai, kita sambut dengan sungguh meriah sekali. Yeah. So itu memang satu perayaan sangat besar untuk kaum Cina. So saya di sini mengucapkan selamat Tahun Baru Cina and then kongsi Pacai kepada semua. Okey. Yeah. Okey, dan tadi sebenarnya saya ada belajar satu ayat ya. Betul Ayat di belakang tu. Satu ayat katanya kalau kita cakap kita akan akan dapat ong. Okey, ayat apa tu? Sebutkan sikit slow-slow. Hing ong huat. Okey, sekarang ramai-ramai ya. Ong huat. Okey, jom kita sebut ramai-ramai untuk dapatkan ong di Malaysia hari ini. Semangat tinggi. Okey, 1, 2, 3. Hing ong Kita berehat sebentar. Ya, jangan ke mana-mana. Okey, sama makan limau.
Gongsi Facai. Itu dia tadi kita dah pun menyaksikan persembahan tarian Gongsi Facai daripada JKKN ataupun Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Ya, betul. Dan tadi sebenarnya kami ada kongsikan dengan anda kemeriahan Tanglung dan sebagainya. Betul, Tanglung Nasional, Tanglung Moden. Tanglung kan. Dan kami nak bagi tahu, sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Atan. Mr. Atan, kenapa? Ini salah satunya pemberian kepada Malaysia hari ini. Terima kasih Mr. Atan. Cantik kan? Boleh nampak begitu cantik. Dan sebenarnya saya dan juga Afad bukan berdua. Kita ada lagi 2 orang tetamu yang akan mengajar kami makanan bukan sekadar makanan. Makanan mempunyai maksud di sebaliknya. Ya, betul. Okey, makanan yang kita nak masak pada hari ini adalah namanya spring roll. Okey, jadi untuk bercakap tentang makanan ini kita bersama di sebelah daya tu. Ya, ini Penny Kyo Penny dan juga Ang Sun Beng. Uncle yang handsome dan manis tadi. Terima kasih. Makanan-makanan yang kita bawakan hari ini mempunyai maksud yang tersendiri. Bahan-bahan itu mempunyai maksud yang tersendiri. Jadi sebagai permulaan sebelum kita nak masak-masak ni, kita nak tanya kepada Uncle Ang lah. Apa maksud di sebalik spring roll itu? Okey, spring roll itu spring mak. Penny mungkin kita boleh mulakan. Musim bunga. Guna kalender start of this spring. So masa hari ini hari yang pertama. So kita makan dengan pakai ini popiah. Lepas tu roll itu makanan. Lepas tu kita goreng. Masuk dekat belakang. Mau saya cerita? Boleh silakan. Okey, dia macam ni. Orang Cina filosofinya, dia ikut musim bunga, itu summer, autumn, winter. Dia ikut pasal pertanian agriculture. So sesuatu yang kita sudah harvest dalam masa autumn, kita mesti mau simpan. Simpan. Kita mau simpan. Maksudnya macam ni. Kenapa dia roll macam ni? Dia macam ni. Kita ini simpanannya. Contoh simpanannya. So kita roll kan. Tengok cara dia buat dia macam sama. Jadi duit tu macam popiah lah. Macam popiah. Kita kasih rubber band. Kasih ikat. Kenapa selalu ada tin macam ni? Pasal tin ini kita yang simpan wang. Uncle. Duduk. Uncle, saya baru mau minta. Uncle sudah gulung-gulung. Saya ada tempat boleh simpan. Boleh. Nanti dulu. Kalau tadi duit tu tadi kita lihat duit itu digulung-gulung, dimasukkan ke dalam tin yang dinamakan sebagai tabung. Tapi kalau kita lihat popiah ni digulung-gulung juga, bukan masuk dalam tin, masuk dalam perut. Jadi perumpamaan itu sama lebih kurang. Dan kalau tengok sebenarnya cara lipatan tadi sangat mudah betul. Dan selepas kita dah gulung, nak tahu juga mungkin boleh kongsikan apa bahan-bahan yang penting kalau kita nak buat spring roll yang sedap. Apa ni? Sengkuang? Ya, sengkuang. Carrot. Hari ini kita buat vegetarian. Pasal first day of this Duna calendar kita mau makan vegetarian. So kita hari ini masukkan yang vegetarian untuk kesihatan badan sekarang. Rahsia handsome Okey, so jadi sekarang Afan dah goreng ke? Baik, dan siap ke? Bila dah goreng. Kita gulung, selepas tu kita goreng terus. Ya, boleh. Okey. Api pun dah buka ni. Okey. Kita buka ke api sedikit. Tak panas lagi ya? Sudah buka. Sudah buka. Okey. Uncle, saya nak tanyalah Uncle, adakah spring roll adalah salah satu kiranya makanan yang Uncle suka makan kalau raya Cina? Memang. Pasal kita sudah tahun temurun sudah makan daripada sejak dari kecil. Pasal itu Hokkien, especially Hokkien dia. Kenapa dia cakap spring roll? In the Hokkien pronunciation dia cerita itu chun keng. Chun ialah barang yang balance. Yang ada balance, yang ada kita boleh simpan. Chun balance kita boleh simpan. Itu chun juga pronunciation untuk spring. So kita ada dua maksudnya. Okey, faham. Okey, Uncle. Selalu berapa keping boleh makan? Ada juga ke nombor-nombor yang boleh makan, boleh digalakkan makan? Itu tak ada. Tadi itu host dia makan sampai 10 biji Mandarin orange. Uncle cakap saya ke? Tak ada. Adalah tadi orang lain Uncle rasa. So tak kisahlah. Tak kisah. Okey, tapi memang Uncle kata dari kecil memang spring roll ni antara makanan yang dimakan bila sambutan tahun Cina lah. Sebab makanan-makanan ni pun dimakan oleh semua. Bukan saja masyarakat Cina. Semua kaum makan kan. Tapi maksudnya yang kita faham itu kita nak
kasih beritahu orang, kasih semua orang enlighten, awareness. Betul. Memana kita selalu manusia, sebagai manusia, kehidupan kita mesti simpan sesuatu untuk masa akan datang. Jangan habiskan. Itu KWSP memang simpan, tapi kena simpan sendiri juga. Jangan tunggu KWSP simpan untuk kita. Ya, betul. Saya setuju, Uncle. Saya sukalah sebab kali ni kita bukan saja belajar nak buat spring roll, kita belajar bagaimana untuk hidup menyimpan duit. Betul. Kita bersama dengan pakar kewangan kita yang pada hari ini. Thank you, Uncle. Okey, soalnya tak apa, kejap lagi mungkin kita akan makan kita punya spring roll. Betul. Bila dah siap digoreng nanti kita akan makan, kita akan rasai kesedapan spring roll yang dibuat oleh Penny. Okey. Alright. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Ya ke? Belum lagi apa? Belum. Tak nak, sebab kejap lagi nak makan spring roll. Jadi sebab tu kita nak tunggu sampai kita makan spring roll. Ya, tak habis dah. Kita nak berehat sekejap je. Okey. Betul, kita nak berehat sekejap. Jadi Uncle, kejap lagi kita makan popular sama-sama. Okey, boleh. Boleh? Spring roll. Spring roll. Okey. Okey. Okey, jadi anda dengar kepada mana, okey? Kongsi pacar. Okey, dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Sekarang kami kembali lagi. Okey. Bersama dengan penduduk. Betul. Kalau raya kita kan, kebiasaannya raya pertama kita solat kan. Lepas tu kita balik rumah makan-makan dan sebagainya. Lepas tu kita akan menziarahi sanak saudara kita juga. Seperti mana masyarakat Tonghual kat sini juga, Hokkien kat sini juga, mereka pun sama juga. Selepas ni mungkin mereka akan menziarahi sanak saudara mereka yang berada dekat sini. Betul. Yang penting, yang paling saya suka sekali kemeriahan di sini, saya merasakan satu semangat perpaduan antara semua. Betul. Semuanya saling kenal mengenali. Belakang ada rabbit. Belakang tu pun ada rabbit, kita nampak. Nampak rabbit dia bersepadu dengan tahun Ardab, di mana tahun ini kami harapkan semuanya mendapatkan kemakmuran, mendapatkan ong-ong. Kita nak agak sentiasa ong lah kan. Sebab apa? Sebab kita rasa macam satu keadaan yang menggembirakan untuk tahun ini. Sebab apa? Sebab kita 2-3 tahun lepas kan, kita kalau nak ikutkan perayaan-perayaan penuh dengan SOP dan sebagainya. Bukan bermakna untuk tahun ini kita dah bebas daripada COVID kan, tapi kita kena jaga juga antara diri kita. Tapi apapun, kemeriahan itu tetap dapat dirasai oleh bukan sahaja mereka yang berada dekat sini, malahan untuk anda semua yang telah pun berada di kampung halaman masing-masing. Dan saya ingin sarankan kepada anda yang punya jiran-jiran, kaum Cina dan sebagainya, ziarahi mereka, berikan mereka juga ampau kalau mereka tak kahwin lagi. Betul. Dan juga jangan lupa juga untuk memberikan mereka buah limau. Buah limau ya. Dan sekarang ni kami akan akhiri hari ini kemeriahan menyambut Tahun Baru Cina Malaysia hari ini bersama anda semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you so much. Dengan satu tarian. Betul. Jadi kami nak ajak semua menari sama-sama, boleh tak? Okey, tarian ini dimakan sebagai awang Mek Tirok yang akan dipersembahkan oleh JKKM. Mek Awang Tirok. Tak sabar nak tengok tariannya. Okey, jika anda bersedia, silakan. Gongsi Pacai. Terima kasih semuanya.